Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yaumun kana ashadda min yaumi uhudin. Qala sallallahu alaihi wasallam laqad laqitu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah ila akhir hadis. Hadis ini muttafaqun alaih. Saya baca terjemahan sebab hadis ini panjang. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya Nabi, apa dia tanya? Dia kata, ya Rasulullah, adakah Tuan pernah mengalami peristiwa yang lebih berat daripada apa yang terjadi pada hari peperangan Uhud? Ini dalam sudut bahasa orang panggil cerdik, cara bersoal. Soalan ni kena cerdik. Aisyah kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak dengar hari yang sangat dahsyat dalam hidup Nabi lebih daripada hari Uhud. Lish? Tanda pelajar. Sebab hari Uhud itu hari 70 sahabat mati syahid di Uhud. Nabi kita berdarah muka dia, sehingga keluar kata-kata sedih daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, lan yufliha qaumun syajja ra'sa nabihim, tidak mulia mana-mana kaum yang melukai muka Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, Rasulullah, saya nak hari lebih dahsyat daripada ni. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita duk mikir juga tak mungkin Nabi jawab hari Sayyidah Khadijah wafat. La. Nabi kata apa? Sesungguh aku sering mengalami peristiwa daripada kaum. Nabi kata, aku telah melalui satu peristiwa kaum lah, puak-puak Arab Mekah. Dan peristiwa yang paling berat yang pernah aku alami dalam menghadapi mereka adalah ketika peristiwa Aqabah. Aqabah ni di Taif. Di Taif tu. Saat aku menawarkan diriku kepada Bani Abdu Yalail bin Abdu Kalal. Abdu Yalail bin Abdu Kulal, dia berbagi depan. Abdu Kulal, agar membantuku. Nabi pergi kata, dia minta dengan Bani ni supaya tolong dia. Namun dia tidak mahu memenuhi keinginanku, hingga akhirnya aku pergi dengan wajah gelisah, dan aku tidak menjadi tenang kecuali ketika berada di Qarnus Ta'alib. Qarnus Ta'alib ay Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ni ramai ulama hadis kata di Taif. Kita nak balik daripada Taif, nak mari ke Mekah, kalau pergi umrah jumpalah, kita akan berhenti di miqat Qarnul Manazil. Ada sebahagian ulama dia kata Qarnus Ta'alib ini bukan Qarnul Manazil, satu tempat dekat dengan Mina di Mekah. Wallahu alam. Yang pentingnya peristiwanya berlaku selepas Nabi balik daripada Taif. Bila Nabi kena lontar di Taif, rasanya tuan-tuan selalu dengar kan, Nabi kita kena lontar lagi, kena hina, kena macam-macam di Taif. Nabi berjalan dengan keadaan sedih sampai ke Qarnus Ta'alib. Tiba-tiba Nabi dengar suara, bunyi kat langit. Apa ni? Aku mendongakkan kepalaku, ternyata aku berada di bawah awan yang memayungiku. Tengok-tengok awan atas kepala dia. Lalu aku melihat ke arah sana dan ternyata ada malaikat Jibril. Dia nampak malaikat Jibril. Jibril turun dari langit. Kemudian memanggilku seraya berkata, Jibril kata, Inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak wa ma raddu alaik. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan apa yang mereka timpakan kepadamu. Allah dengar belaka apa yang mereka hina Nabi. Bila Nabi kita pergi jumpa dengan Bani Singapura Saqif,
Cerita dia Nabi, ada hina. Engkau Nabi? Tak ada orang lain ke? Ada kata, kalau betul Nabi-mu, aku nak pergi koyok lampu Kaabah. Macam-macam penghinaan dia kata. Dan apa yang mereka timpakan, Nabi kita dihina, dilontar dengan batu sampai berdarah kaki dia. Dan Allah telah mengirim kepadamu malaikat penjaga gunung yang bersedia diperintah apa sahaja yang sesuai dengan kehendakmu. Saudara, Jibril kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nih bersama dengan aku ni Malakul Jibal, ketua eksekutif yang duk jaga semua bukit atas dunia ni, malaikat. Maka malaikat penjaga bukit berseru dan memberi salam kepadaku. Malaikat pun assalamualaikum. Dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu, dan aku adalah malaikat penjaga gunung. Dia perkenalkan diri. Kita kena ingat, kalau kita pergi nak jumpa dengan siapa-siapa, orang datang, kita kena perkenalkan diri kita. Saya pegawai, saya imam, saya, baru orang tahu, siapa awak. Ni tidak mari sengih-sengih, tak kenal nama, tak apa. Zaman SOP ni mari masjid tulis nama pun tak mau, tulis nombor handphone pun main-main. Lah, malaikat siap dengan jawatan. Saya ni malaikat Malakul Jibal, penjaga bukit. Tuhanku telah mengutusku kepada Tuhan agar engkau memerintahkan sekehendakmu. Saya ni ikut perintah Nabi. Allah Ta'ala bagi power, keizinan kepada Nabi, perintahlah malaikat bukit ni nak bukit mana. Sudah. Kata dia Malakul Jibal, jika Tuhan kehendaki, saya akan timpakan ke atas mereka, timpa ke atas puak-puak Saqif, dua gunung ini. Dia kata Akhsyabain. Gunung mana tu? Tanda pelajar. Akhsyabain ini kata di para ulama, ni perkataan ada di bawah tu. Perkataan Akhsyabain lah dua gunung yang mengelilingi kota Mekah. Sedang Akhsyab artinya gunung besar. Ada ulama hadis kata Bukit Abi Qubais dengan Bukit Qu'aiqi'an. Tulis nama bukit ni. Siapa dia pandai sebut bukit ni hebat. Abi Qubais mudah. Bukit Qu'aiqi'an. Jumpa ni. Dua bukit ni aku nak ambil pinjam, nak pergi capuk atas kepala Taif. Nak. Sudahlah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la, aku tak mau. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a, muttafaqun alaih. Nabi kata tidak. Bahkan aku berharap Allah akan bangkitkan daripada anak keturunan mereka orang yang akan menyembah Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Maksudnya Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalaulah geng-geng tua ni tak mau beriman, pedulikan mereka, aku harap anak cucu dia nanti beriman. Subhanallah. Malaikat balik saja naik ke langit, tak ada permintaan apa-apa. Allahu Akbar. Para pelajar sekalian, ini kita kena belajar tanda situ. Kita kena belajar ilmu sabar. Yang bagi ala doa an yanzuru ila mustaqbalid da'wah. Tulis ni para pelajar. Kewajipan para pendakwah kena tengok masa depan dakwah. Jangan nak mengamuk, nak suruh orang matilah. Masa depan dakwah kita panjang lagi. Apa perkara yang kita boleh buat, apa perkara yang kita mampu untuk membantu, bagaimana strategi, kena kira. Tengok Nabi kata, kalaulah orang tua-tua Bani Abdu Yalail bin Kulal ni tak mau terima, aku harap anak cucu dia mereka nanti. Subhanallah. Tanda ni pelajar. Nabi kita pergi ke Taif sebelum Isra' Mi'raj. Mana lebih kurang tahun yang ke-10 atau 11 sebelum hijrah. Nabi kita ambil balik Mekah tahun yang ke-8 hijrah. Berapa tahun? Yang ini lebih kurang dalam 10 tahun. Lebih kurang 10 tahun. Selepas pembukaan kota Mekah, Nabi kita pergi serang Hawazin, kepung Taif,
Tak lama daripada itu orang Taif menyerah diri. Aslamu, semua sekali masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. 10 tahun sabar, satu negeri masuk Islam. Salah seorang ahli Taif yang masyhur, nama dia Abu Bakrah. Ingat Abu Bakrah ni apa? Bakrah ni sebab dia turun daripada tembok Taif tu, dia turun dengan tali. Jadi tali ni kalau kita nak timbul air telaga, dia ada benda bulat tu, dia panggil bakrah. Bahasa Arab kata bakrah. Bahasa kita Kelantan kata buah peh. Gapo dah buah peh? Mana nak ngaji bahasa Malaysia ni? Tak ada. Dia tu Abu Bakrah. Sebab dia turun daripada Taif. Maknanya kita sebagai pendakwah kena ingat. Yang kedua yang kita kena belajar adalah hadis ini, humumud du'a. Para pendakwah kena letak agenda besar dalam kepala dia, nak menyelamatkan orang, mengeluarkan manusia minaz zulumati ila nur, daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman. Itu matlamat kita. Bukan kerja kita ya Rabbi mati habis buat ni, bayar tanah habis. Apa lah, Nabi kita rahmatan alamin tidak mengajar kita supaya matikan orang. Kita belajar, kita nak Nabi kita rahmatan alamin nak mengeluarkan manusia daripada zulumat, daripada gelap kufur kepada cahaya iman, daripada jahiliyah kepada Islam, daripada bid'ah kepada sunnah. Itu kerja. Kita dah terbalik pula, nak keluar orang daripada sunnah kepada bid'ah. Lah, terbalik.